dan dengar khutbah Rasulullah. Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, isma'u qawli, dengar baik-baik perkataan saya. Saya tidak tahu, saya rasa kita tidak akan bertemu lagi di sini. Saya rasa kita tidak akan bertemu lagi selepas tahun ini di bumi ini buat selama-lamanya. Rasulullah membayangkan bagaimana ke wafat. Rasulullah mengatakan, la adri fa inni la adri la'alli la'aqakum ba'dami hadza bi hadzal mawqif abadan. Saya tidak tahu, saya rasa kita tidak akan bertemu lagi selepas tahun ini. Alhamdulillah, sempurna dengan bulan Zulhijjah yang bakal kita hadapi, dan juga sempurna jemaah haji kita yang akan bertolak insyaAllah pada minggu depan 25, 23/5 rombongan pertama akan bertolak. Mudah-mudahan mereka selamat dan kembali dengan haji mabrur. Sempurna dengan peristiwa tersebut, marilah hari ini kita kenang peristiwa Haji Al-Wada, peristiwa haji Rasulullah yang terakhir dalam konteks pengesaran hak asasi manusia sejagat. Kita kenang kembali dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'dzim fin nas bil hajji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamrin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min batil anam wa kulu minha wa tul ba'isal faqir. Surah Al-Azim. Al-Hajj 28. Dan serulah kepada manusia untuk menunaikan haji, nescaya mereka datang kepada engkau dengan jalan kaki dan di atas kenderaan unta yang kurus. Mereka datang daripada seluruh penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan manfaat yang mereka perolehi dalam peristiwa tersebut dan mengerti nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Di atas apa yang Allah berikan rezeki pada mereka daripada binatang ternakan, dan makalah korban. Makalah daripada binatang ternakan tersebut dan berilah makanan orang yang fakir, orang yang memerlukan. Al-Hajj. Dan setiap tahun seruan yang sama dialurkan. Dan mari kita kenang pada malam ini, dalam masa terakhir ini, haji Rasulullah yang terakhir. Dan dalam kitab sirah dinyatakan bahawa Rasulullah haji terakhir ini dilakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Sebagaimana disebut dalam sirah, Rasulullah mula berangkat daripada Madinah ke Mekah pada akhir Zulqa'dah. Kanat hajjatul wada fi sanatil ashirah min al-hijrah. Haitsu tawajjaha an-nabi awakhir Zulqa'dah min al-Madinah al-Munawwarah. Mutajihan ila al-hajj muazzinan linnas bil hajj. Rasulullah memaklumkan, memberitahu kepada manusia bahawa tahun ini saya akan menunaikan haji. Berkumpul di sekitar Rasulullah seramai 120,000 umat Islam. Kejayaan usaha baginda Rasulullah dalam penyampaian dakwah, dan kita lihat kemuncak kejayaan yang dicapai ialah hari haji Al-Akbar ini, yang menggambarkan umat Islam yang begitu ramai bersama baginda Rasulullah. Dan dalam sirah mengatakan bahawa saya baca sebahagian, batan Nabi lailatahu bimiqati Zulhaifah, dan Rasulullah bermalam di Zulhaifah, iaitu di miqat kita kalau kita daripada Madinah. Di situlah al-miqat. So majah ila Makkah. Wa fi miqat bayana linnas adab al-haram wa sunanhu. Thumma tasalla wa saqal hajj bil hajj al-qiran. Rasulullah mengajar para sahabat untuk melakukan ihram dan menyatakan sunat-sunat, serta baginda bermandi. Kemudian baginda membawa korban yang akan disembelih di Mina pada 10 Zulhijjah. Dalam konteks ini, kita juga hari ini umat Islam yang bertolak ke Madinah lebih awal, kita juga mengikuti jejak baginda Rasulullah dan kita akan berihram di sini. Di sinilah Rasulullah bermalam, tetapi kita hanya singgah sekejap. Kita mandi, berihram, berniat, dan kemudian meneruskan perjalanan dengan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Inilah seruan agung yang kita dendang, yang kita laungkan setiap tahun.
merupakan kejayaan, simbol kejayaan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah yang kita hari ini, yaitu mikot kita Dzulhaifah, yang kita juga sebut sebagai Bi'ali. Dan kita akan terus ke Mekah. Kita bertabiah dan hari ini kita dengan bas, alhamdulillah. Jarak antara Mekah dengan Madinah sekitar 450 km. Dan kita ambil masa barangkali 5 jam menyeberangi ataupun merentas padang pasir yang tandus. Tetapi tahun ini barangkali tuan-tuan bertuah akan saksikan bahawa di kiri kanan jalan ke Mekah penuh dengan kejauhan. Barangkali kejauhan ini masih kekal, barangkali masih sudah semakin pudar, dan pada bulan Januari lepas hujan turun dengan lebat. Dan salji juga turun dengan lebat, menyebabkan kehijauan telah berlaku di sepanjang perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Gambar ini gambar lama menunjukkan ketandusan. Perjalanan yang tandus, dan sekarang kita dapat saksikan kehijauan mula menjelma di antara Mekah dan Madinah. Apabila sampai di Mekah, Rasulullah tidak segera ke Ka'bah. Thumata lailata fi Zitwa al-qarib min al-Makkah hatta intaha ila Makkah fi Salh akhir ar-Rabi' min Dzulhijjah. Rasulullah sampai ke Mekah pada hari 4 hari Zulhijjah. Rasulullah tidak terus ke Mekah tetapi bermalam di Zitwa. Zitwa ialah di atas sebuah tanda tinggi. Di situ ada perigi Rasulullah. Perigi ini wujud sejak Nabi Ibrahim AS. Digunakan oleh para anbiya untuk mandi-manda selepas mereka sampai ke Mekah. Dan itulah rupanya Bi'r Zitwa, iaitu perigi Zitwa. Tetapi orang Malaysia tidak pernah melihat perigi ini. Perigi ini dimusnahkan. Sayang sama sekali kerajaan yang ada sekarang tidak menjadikan kisah perjalanan haji bagi Rasulullah sebagai satu kenangan ataupun sejarah yang ditinggalkan oleh perjalanan Rasulullah. Mereka musnahkan kawasan ini. Alasannya mereka mengatakan kita harus luaskan Masjid Haram dan kawasan ini agak jauh daripada Masjid Haram, tetapi mereka menggunakan hujah yang sama. Inilah pemandangan, dan ahli geologi mengatakan pemandangan sekitar Mekah inilah peta geologi. Rupa-rupanya di bawah padang pasir itu ada air bawah tanah. Subhanallah. Air itulah yang memberikan mata air kepada telaga Zitwa yang Rasulullah bersama dengan para sahabatnya telah bermalam di situ menggunakan perigi tersebut. Dan walaupun kawasan tanah tinggi, tetapi ada mata air dan telaga perigi ini digunakan oleh seluruh para anbiya. Dalam sirah baginda mengatakan sejak pada Nabi Ibrahim AS, para anbiya yang datang selepas Nabi Ibrahim, akhir sekali baginda Rasulullah yang juga menggunakan perigi yang sama. Sangat bersejarah. Tetapi sayang, kerajaan sekarang tidak ingin melihat perigi ini dikekalkan dengan berbagai alasan, termasuklah takut dilakukan khurafat dan sebagainya. Inilah Bi'r Tua yang sebelum dirobohkan. Sangat bersejarah. Rasulullah dengan para sahabatnya bermalam di sini menggunakan air Bi'r Tua, tapi tuan-tuan tak pernah dibawa ke sini. Hatta mutawif tidak dibenarkan ke sini. Sebab mereka bakal meruntuhkan seluruhnya. Gambar dalam 5-6 tahun lepas, kawasan ini telah dirantakan. Tuan lihat ke puncak jam. Maksudnya dia belakang Masjidil Haram. Kawasan ini agak jauh dari Masjidil Haram, tetapi mereka runtuhkan. Termasuk periginya. Kerana demi untuk meluaskan Masjidil Haram kononnya. Sedangkan di tepi Masjidil Haram terdapat hotel-hotel kapitalis yang tidak pernah disentuh. Yang paling rapat hotel dengan pintu Masjidil Haram ialah Hotel Hilton. Bukan kita punya. Bagaimanakah boleh berdirinya hotel kapitalis di Mekah? Ini perkara yang dapat kita saksikan. Bahkan kawasan yang paling strategik, iaitu di Jabal Umar, sangat hampir dengan Masjidil Haram. Tidak digunakan untuk pembesaran masjid, tetapi diserahkan kepada Hilton. Dan hotel di sekeliling di Masjidil Haram ialah hotel-hotel mereka, bukan hotel kita. Dan hotel yang ada semakin mahal. Kita jangkakan urusan haji, kos untuk menunaikan haji akan bertambah mahal. Sebab hotel yang dibina oleh orang Melayu
orang petani. Sebab kita banyak hotel di sekitar Mekah satu masa dulu. Dibina di atas tanah wakaf, tetapi sekarang telah dirobohkan. Yang dibenarkan hanyalah hotel-hotel 5 bintang, yang tentulah membentuk 2 darjat. Mekah sekarang kota 2 darjat, yang kaya raya berada di masjid, yang tidak ada wang, mereka berada 1 kilometer, 2 kilometer daripada Masjidil Haram. Dan persamaan manusia yang hakiki tidak berlaku di Mekah. Cukup malang kita lihat ini ialah gambar 5-6 tahun lepas. Walaupun ada bantahan daripada berbagai-bagai NGO, Persatuan Islam, yang disampaikan kepada kerajaan mereka supaya dikekalkan tempat bersejarah ini. Sebab ini tempat yang sangat bersejarah. Umat Islam, mereka tidak terus ke Mekah, tapi mereka bermalam di sini. Menggunakan perigi Zaitua. Namanya hampir dengan Zaitua dalam kisah Nabi Musa AS. Dan Zaitua ini juga lah ada hubungan dengan Rasulullah yang telah dimusnahkan, semakin dihapuskan. Tuan-tuan, mari kita lihat daripada atas. Ini Masjidil Haram yang ada sekarang. Dan mereka ingin perluaskan kawasan yang berdekatan. Mereka merosakkan gunung-gunung yang ada di sebelah Masjidil Haram dengan alasan bahawa Masjidil Haram akan dibesarkan lagi. Benar. Tetapi kenapakah mereka kawasan yang paling dekat dengan Masjidil Haram diberikan kepada kapitalis untuk membina hotel yang tidak kena-mengena dengan kita. Hotel yang dipunyai oleh kapitalis Yahudi, Hilton dan sebagainya di sekeliling Mekah. Dan Mekah seolah bukan bumi kita. Inilah pembangunan yang mereka sebut. Dan mereka korbankan banyak peristiwa yang dikaitkan dengan sirah baginda Rasulullah SAW. Termasuklah gunung Jabal Abu Qubais. Jabal Abu Qubais. Yang terletak di sebelah Masjidil Haram. Dalam hadis mengatakan bahawa gunung yang pertama Allah ciptakan ialah gunung Jabal Abu Qubais. Telah diratakan, dibina dengan bangunan-bangunan yang mereka masukkan. Bukan masjid, dengan bangunan-bangunan yang mereka bina. Begitu juga dengan gunung Kuaikan yang sudah dimusnahkan. Kalau kita lihat di sini, tuan-tuan, beberapa gunung telah terlibat dalam pembangunan ini. Dan gunung-gunung ini ada hubungan dengan sirah Rasulullah SAW. Antaranya gunung Kuaikan. Dan tuan-tuan, kita lihat inilah bentuk Mekah di sekeliling Mekah yang ada sekarang. Sebahagian daripada tanda yang ada hubungan dengan sirah baginda Rasulullah telah dimusnahkan. Seterusnya, Rasulullah SAW ila an-nazala biwadi al-Batah biqarabi min Makkah. Dan Rasulullah kemudiannya bergerak ke Wadi al-Batah, tempat yang lebih rendah. Dan fabata bihi laita al-had ar-rabi' min Zulhijjah, pada 4 malam pada hari Ahad 4 Zulhijjah Rasulullah berada di situ. Wa shalla bi subh, dan Rasulullah salat subuh di situ. Summa salat wa nahada ila Makkah min alaha min sanil ulia. Rasulullah turun ke Mekah selepas 1 malam bermalam di pinggirnya. Rasulullah turun selepas solat subuh pada pagi itu. Rasulullah mandi, kemudian turun ke Mekah daripada jalan yang disebut sebagai Sanatul Ulia. Sekarang jalan ini telah hilang. Sebelum ini, ketika zaman Osmaniyah, jalan-jalan ini dipreserve supaya kita dapat kenang kembali jalan yang dilalui oleh baginda Rasulullah dalam jalan haji terakhirnya. Dan wa kana sallallahu alaihi wasallam fi al-umrah yadkhulu fi asfalha. Ketika Rasulullah sebelum ini untuk menunaikan umrah, Rasulullah lalui jalan yang rendah, tetapi untuk haji yang terakhir ini Rasulullah melalui jalan yang tinggi. Dan inilah peta Masjidil Haram. Dan ketika itu kita lihat summa dakhala al-masjid ad-duha. Rasulullah masuk ke Masjidil Haram waktu duha, wattaja al-bait wa lam yarqa tahiyyat al-masjid fa inna tahiyatul masjid haram at-tawaf. Rasulullah masuk ke Masjidil Haram dan tidak bersolat tahiyatul masjid. Rasulullah terus bertawaf. Kita juga bila masuk Masjidil Haram, jangan kita solat tahiyatul masjid. Kita terus tawaf. Tawaf menggantikan tahiyatul masjid. Inilah contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah dan kita ikuti haji hari ini. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan inilah bentuk Mekah ketika baginda Rasulullah. Sangat sederhana. Yang kita lihat bukit yang ada sebelah kiri, inilah bukit Kuaikan. Sekarang bukit Kuaikan telah diruntuhkan. Sayang sama sekali. Bukit Jabal Abu Qubais yang saya sebutkan tadi, gunung yang Allah ciptakan pertama di atas muka bumi, telah diruntuhkan. Dan gunung-gunung yang ada sekitarnya, termasuklah Jabal Khulaifah, Jabal Umar,
Jabal Umar diserah kepada Yahudi sepenuhnya untuk dibina kompleks Hotel Hilton yang berjiran dengan Masjidil Haram, dan mereka runtuhkan bangunan-bangunan yang lain kononnya untuk meluaskan Masjidil Haram, tetapi tempat yang paling strategik diserahkan pada Hotel Kompleks Hilton. Makkah Convention dia sebut. Hilton Makkah Convention. Ini ialah di antara kawasan-kawasan yang sangat bersejarah. Dan tempat berlakunya bulan terbelah berlaku di sini. Tetapi sekarang kita tidak boleh padan lagi sebab sejarah yang kita baca dalam surah Sirah Baginda telah hilang kesan sejarah sebab kerajaan sekarang tidak gemakan pada sejarah yang ada sini. Mari kita lihat satu persatu. Inilah pemandangan ketika zaman Rasulullah. Masjidil Haram hanyalah sebuah kawasan yang ada Kaabah dan dikelilingi oleh pagar yang kecil. Dan pagar ini pun kata dibuat pada ketika zaman Sayyidina Osman Ibn Affan. Jabal Quangkaan telah diperbesarkan sekarang. Dan kononnya untuk dijadikan Masjidil Haram, tetapi terlalu jauh dengan masjid. Jabal Abi Qubais telah hancur. Dan mula-mula sekali mereka bina istana Raja Fahad. Kemudian Ajyad Al-Kabir, Ajyad Al-Saghir sekarang sedang mengalami pembesaran, dan ulama Melayu selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah, mereka berkumpul di Ajyad Al-Kabir. Dan Ajyad ini diambil kampung Melayu. Tuan-tuan yang datang umrah ataupun haji, silalah naik ke atas bukit Ajyad dan kita dapat kenang betapa satu masa dulu ulama agung kita mengajar di Masjidil Haram. Tetapi sekarang mereka tidak benarkan lagi. Mereka hanya mengajar di rumah mereka di atas bukit Ajyad, dan ada beberapa orang pelajar yang masih setia dengan mereka. Satu masa dulu ketika Syekh Dawud Al-Qahtani, Masjidil Haram ialah tempat mereka mengajar. Kerajaan Osmaniyah membenarkan ulama Melayu untuk mengajar di Masjidil Haram, tetapi apabila jatuhnya kerajaan Osmaniyah, ulama Melayu tidak dibenarkan lagi untuk mengajar di Masjidil Haram, kecuali ada beberapa orang saja. Kita lihat tuan-tuan, ketika Rasulullah ditolak di Taif, dalam peristiwa Rasulullah telah pergi ke Taif untuk sampaikan mesej Isa. Baginda dizalimi dan dilempar dengan batu sehingga kaki baginda berdarah. Dan Rasulullah balik ke Mekah dan duduk di tepi bukit Jabal Quran. Di sini Rasulullah duduk di kawasan Kaabah. Di kiri kanannya ada Jabal Quran dan Jabal Abi Qubais. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah. Rasulullah dan mereka itu bertanya, "Ya Muhammad, in syi'ta an atwaqa alihim akhshabainin lapa'altu." Wahai Muhammad, sekiranya Tuhan hamba ingin saya angkat gunung ini, dua gunung, Quangkaan dan Jabal Abi Qubais, dan saya hempak ke atas mereka. Nescaya sekiranya Tuhan hamba ingin saya lakukan. Rasulullah mengatakan jangan. Mudah-mudahan zuriat mereka yang akan beriman. Dan gunung yang ada hubungan dengan bicara Rasulullah ini telah hilang sama sekali. Lebih menyayat hati, saintis mengatakan bahawa kalau kita lihat dalam peta tadi, satu daripada aliran air Zam-Zam datang daripada Gunung Quangkaan. Dia banyak sumber untuk mengalir ke telaga Zam-Zam, ada banyak sumber. Tetapi satu sumbernya datang daripada Gunung Quangkaan. Dan apabila Gunung Quangkaan diratakan, air aliran ke telaga Zam-Zam telah tersekat. Satu daripada sumber telah tersekat. Dan mendapat bantahan yang banyak daripada ahli geologi, pencipta alam semesta di Mekah, tetapi nasib mereka tidak ketahui. Apabila mereka melakukan bantahan pada kerajaan, nasib mereka tidak dapat kita jangkakan. Itulah suasana tuan-tuan yang bakal menjadi Doyuf Ar-Rahman. Sejarah ini untuk kita kenang. Ketika kita menunjukkan haji, mudah-mudahan kita dapat haji yang mabrur, tetapi sejarah Mekah harus kita kenang kembali. Dan lebih lagi, haji terakhir bagi Rasulullah. Dan tajuk kita hari ini adalah untuk kita lihat pengisytiharan khutbah bagi Rasulullah di pada Arafah. Inilah, tengok sekali lagi, suasana di Zitwa telah musnah. Perigi Rasulullah telah hilang sama sekali. Dan bersabit itu dengan juga, sebagaimana kita sebutkan tadi, ahli geologi mengatakan aliran ke telaga Zam-Zam tersekat satu sumbernya. Demi untuk membesarkan Masjidil Haram, dan Mekah harus dikorbankan.
Mula-mula sekali mereka korbankan Jabal Abi Qubais. Sebab di sini ulama Melayu berkumpul. Di sini namanya Masjid Bilal. Di atas Jabal Abi Qubais, tua yang pergi tahun 30-an ataupun tahun 20-an, dapat saksikan Masjid Bilal yang di imamnya orang Melayu. Di sinilah tempat perkembangan Tarikat Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan lain-lain. Mereka menjadikan di sini tempat untuk ijazahkan kepada seluruh ulama sedunia ke Afrika, sama ada ke Yaman ataupun ke Alam Melayu, bersumber di sini. Dan kerajaan baru ini sangat benci kepada tarikat. Mula-mula sekali mereka runtuhkan masjid ini. Masjid Bilal. Masjid Bilal, sahabat Rasulullah, dia hancurkan. Dan tempat ini terbiar untuk sementara. Pada tahun 91 saya ke Mekah, alhamdulillah. Dan ketika itu istana Raja Fahad telah didirikan di atas masjid yang telah diruntuhkan. Dan inilah istana Raja Fahad yang dibina di atas Jabal Abi Qubais. Dalam konteks ini kita lihat Rasulullah masuk ke Mekah pada bil hajar pastal istilam. Rasulullah istilam hajar aswad wa fadha ainahu bil buka, dan Rasulullah menangis. Air mata Rasulullah keluar. Summa ramal thalathan wa masya arba'an. Rasulullah berjalan dengan cepat. Rasulullah tawaf dengan cepat 3 pusingan dan 4 pusingan dengan perjalanan biasa. Itu sebab bila kita tawaf kita cepat jalan 3 pusingan yang pertama. Lepas 3 pusingan pertama, 4 kita jalan biasa. Dan sekarang hampir tidak sukar untuk kita lakukan sebab terlalu padat di situ. Falamma qabala al-hajar wada'na yadahu alaihi wa sama bihi wajhahu. Dan Rasulullah sampai ke Hajar Aswad, Rasulullah takbir, Rasulullah cium, kucuk Hajar Aswad. Selepas kucuk, Rasulullah wada'a yadahi alaihi, dan Rasulullah letakkan tangan baginda ke dalam Hajar Aswad. Dan kemudian Rasulullah menyapu mukanya dengan tangan yang diletakkan dalam Hajar Aswad. Dan kita dapat lakukan. Ini sunnah Rasulullah. Tetapi hari ini hampir sukar untuk kita mendekati Hajar Aswad sebab manusia terlalu ramai. Dan apa yang berlaku seterusnya? Waqat taba biridai asla tawaf, dan Rasulullah ketika tawaf dia membuka sebahagian bahunya, dipanggil tiba. Ini dengan ridaknya, dengan kain ihram kita. Dan itibak ini hanya untuk wakaf, untuk tawaf. Bukan daripada kain lain lagi. Saya tengok ada orang daripada kain lain lagi dah buka dah ketika ada. Jangan. Hanya ketika kita tawaf. Kita perlu belajar. Untuk ke Mekah kena belajar dengan sempurna. Supaya kita tidak ikut-ikut. Waqad taba biridai asna tawafahu. Tawafihi ayat ja'ala ridahu ala ahadi katafai. Wa abda katafai akhar, dan dibukakan satu lagi bahunya. Karena yasrimu al-hajar kullama marra bi janbihi, dan setiap Rasulullah sampai ke Hajar Aswad, Rasulullah istilam. Kemudian palama baru min tawafihi salat khalfa maqam Ibrahim. Kemudian selepas 7 keliling Rasulullah solat di belakang makam Ibrahim. Rakaat ini 2 rakaat. Summa tahja ila Safa, kemudian Rasulullah pergi ke Safa. Summa dana minhu qara'a inna Safa wal Marwa min syai'illah. Karena Rasulullah baca ayat Quran, inna Safa wal Marwa min syai'illah. Abda bima badallah bih, dan kita mulakan sa'i daripada tempat yang Allah mulakan. Allah sebut inna Safa wal Marwa. So kita mula pada Safa. Dan itulah haji Rasulullah. Dan tuan-tuan yang hormati, selepas baginda telah sa'i, baginda Rasulullah mengadakan haji qiran. Orang Malaysia banyak lakukan haji tamattu'. Ada juga sebahagian mengadakan haji ifrad, tetapi baginda Rasulullah melakukan haji qiran. Dan selepas selesai umrah, sarat sallallahu alaihi wasallam wan nas ma'hu wa naras syarqi Makkah fi qabah khamra min Adam. Dan selepas Rasulullah selesai umrah, Rasulullah berangkat ke sebelah timur Mekah, di tempat sekitar masjid ataupun tempat Hotel Hilton sekarang. Di situ tempat dibina sebuah kemah oleh para sahabat, dan di situ Rasulullah menunggu Sayyidina Ali yang datang daripada Yaman, ditugaskan untuk membeli unta yang banyak. Dan supaya dicantumkan dengan unta yang dibawa di Madinah,
Dan dalam sirah ini mengatakan sebanyak 100 ekor unta telah terkumpul. Sayyidina Ali membawa daripada Yaman dan Rasulullah membawa sebahagian daripada Madinah, berkumpul di sini dan dibawa ke pada Arafah. Tuan-tuan yang semati. Di sini membezakan antara kita haji dengan haji Rasulullah. Di sini dikatakan bahawa baqiya fi maqamihi alladhi nazala bihi bi zahir Makkah ila yaumil tarwih. Dan pada 8 hari bulan Zulhijjah, kita panggil hari tarwiyah, Rasulullah berangkat daripada Mekah tempat kemah tadi, arba' ayyam yuqasar as-salah. Dan Rasulullah 4 hari melakukan qasar solat. Pada hari Ahad, Isnin, Selasa dan hari Rabu. Rasulullah berada di kawasan Hotel Hilton sekarang. Tetapi sayang, tempat itu telah kita tidak tahu lagi. Kerajaan sekarang tidak gemar untuk kita tahu di manakah Rasulullah berada sebelum talak ke Mina ataupun ke Arafah. Kemudian di sini dikatakan wa mimma ajra min ahdath. Ada satu peristiwa di sini. An-Nabi radhiyallahu anhu kharaja min qubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam fa asara an-nas li akhadhi minhu tabarakan bih. Di dalam kemah tersebut Rasulullah mengambil wuduk. Air wuduk Rasulullah ditadah oleh Bilal. Dan Rasulullah Bilal keluar daripada kemah membawa air bekas wuduk Rasulullah dan dibahagi kepada seluruh para sahabat. Ini tabaruk, tuan-tuan. Yang sebahagian daripada manusia sekarang mereka nafikan tabaruk. Sahabat besar Rasulullah mengambil air wuduk Rasulullah dan dibahagi kepada para sahabat. Air sedikit demi sedikit diambil untuk diletakkan pada wajah masing-masing. Ini tabaruk. Sebahagian daripada umat kita hari ini menafikan tabaruk. Sedangkan tabaruk dilakukan depan Rasulullah. Dan kemudian wasala bin nas. Kemudian Rasulullah wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hillatu humra. Wasala bin nas samajanan nas ya'khudhu bi yadihi asyarifah fa yamsahu biha bi wujuhihim. Kemudian selepas itu Rasulullah keluar untuk solat bersama mereka dan mereka bersalam dengan Rasulullah dan bekas salam itu diletakkan pada muka mereka untuk ambil tabaruk. Yaqul Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dan seorang sahabat bernama Abu Juhaifah mengatakan, "Pastu ya Rasulullah. Wadaha fi wajhi." Dan saya bersalam dengan Rasulullah. Dan saya letakkan pada wajah saya fa iza abrada min talji, dan saya rasakan tangan Rasulullah lebih sejuk daripada salji. Wa atyabu rihan minal misk, dan bau keluar daripada tangan Rasulullah lebih harum daripada kasturi. Lebih indah, lebih harum daripada kasturi. Dan ini maksudnya tabarruk dilakukan oleh umat Islam di depan Rasulullah. Sebahagian besar umat kita hari ini menafikan tabarruk, dan dalam kisah Hajjal Wada ini para sahabat menggunakan tabarruk daripada air solat Rasulullah. Tuan-tuan. Kemudian pada hari Khamis, 4 hari Rasulullah di Mekah, kita lihat bagaimana perjalanannya. Walamma kana yaumul Khamis, ad-duha, tawajjah sallallahu alaihi wasallam ila Mina. Dan pada hari Khamis, 8 Zulhijjah, Rasulullah pergi ke Mina. Umat Islam Malaysia dia bawa ke Eropah, ke Arafah. Tabah haji tak bawa kita ke Mina, tetapi dia bawa ke Arafah terus. Sedangkan sunat kita ke Mina dulu. Hari Tarwiyah kita pergi ke Mina dulu. Dan ila Mina Panazal bihi wa salla fiha az-zuhr wal 'asr, dan Rasulullah solat zuhur dan asar secara jamak. Wa batiha, dan Rasulullah tidur di Mina dulu sebelum ke Arafah, tidur di Mina, tapi amalan kita Malaysia terus ke Arafah. Falamma talat asy-syamsu, pagi esok apabila timbulnya matahari, muncul matahari, sar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Arafah, barulah pergi ke Arafah pada pagi esok. Ini cara Rasulullah lakukan haji al-wada supaya kita dapat mengikutinya dengan sempurna. Tetapi sekarang oleh kerana suasana yang sukar untuk kita ikut satu persatu, tetapi itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kemudian falamma ta'ala syamsu sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Arafah. Esok pada hari 9 baru Rasulullah ke Arafah. Orang Malaysia pergi 8 lagi. Sebab kita berjaga-jaga supaya seluruh jemaah kita sampai ke Arafah pada masa yang tepat. Kemudian di sini Rasulullah berdiri. Gambar ini gambar lama. Di sini Rasulullah berkhutbah. Dan tempat itu adalah satu batu yang besar, ada bayang. Dan Rasulullah berdiri di bawah batu ini.
Dan Rasulullah berkhutbah, dan insyaAllah kita sebut apakah khutbah Rasulullah. Sayang hari ini tuan-tuan, tempat ini kerajaan Saudi telah konkret, tidak ada lagi. Mereka tidak ingin supaya kita tahu di manakah Rasulullah berdiri. Mereka konkret. Beberapa tahun lepas yang saya kunjungi, tempat ini sudah tidak ada lagi. Mereka konkret dan kita tak lihat lagi di manakah tempat yang sebenarnya, tempat Rasulullah berdiri, tempat Rasulullah baca khutbah yang isytiharkan hak asasi manusia sejagat. Inilah tuan-tuan, Rasulullah bersabda di sini. Pada hari Arafah, Rasulullah buat khutbah yang cukup indah. Mari kita kenang sebahagiannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abu Bakrah, Rasulullah membuat khutbah yang cukup indah. Yang pertamanya pada hari Arafah, yang keduanya pada hari Korban, iaitu pada 10, 9 dan 10. Kita baca yang 10 dulu. Rasulullah berkata, "Inna zaman qad istadar ka hati yawma khalaqallahu samawati. As-sanah 12 syahran. Minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jamadai wa Sya'ban." Dan masa telah beredar sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. 1 tahun di sisi Allah ialah 12 bulan. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang haram, arba'atun hurum. Dan 3 berterutan, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 lagi ialah di antara Jamadai dan Sya'ban, iaitu Rajab. 1 lagi bulan ialah Rajab, yang terpisah daripada 3 kawannya. 3 bulan ini harus kita hormati, tidak boleh pertumpahan darah, tidak ada peperangan, dan tidak ada sebarang kegiatan peperangan. Apakah tentera Malaysia iktiraf 4 bulan ini dalam latihan mereka? Latihan perang tidak boleh lakukan dalam 4 bulan ini. Apakah kita iktiraf bulan ini? Atau kita tak pernah kisah? Sebenarnya kita tak pernah kisah. 1 tahun ada 4 bulan. 4 bulan ini tidak boleh kita melakukan kegiatan peperangan kecuali kita diperangi. Dan Rasulullah mengatakan, "Ayu syahrin hadza." Tengok tuan-tuan, cukup indah cara Rasulullah. Bila ingin sebutkan satu perkara yang penting, Rasulullah gunakan kaedah soalan. Dan inilah yang digunakan dalam public speaking. Public speaking sekarang salah satu cara ialah dengan tanya soalan. Dan dalam konteks ini Rasulullah bertanya, "Ayu syahrin hadza." Ini bulan apa? Qulna Allah Rasulullah a'lam. Dan Allah dan Rasul lebih tahu. Fasakata hatta zananna annahu sayusamihi biwari ismih. Kami sangka Rasulullah akan menamakan dengan bulan lain. Alaysa Dzulhijjah, dan Rasulullah apabila sahabat tidak mengetahui apakah ini bulan Dzulhijjah, maka kami jawab, ya. Ayu baladin hadza, ini bumi mana? Demikian juga para sahabat menjawab bahawa Rasul dan Allah lebih mengetahui. Dan Rasulullah pun menyebutkan, alaysa baldah, apakah ini bukan bumi haram? Ya, kami jawab. Pagi min hadza, ini hari apa? Qulna Allah Rasulullah alam, fasakata hatta zana annahu sayusami biwari ismih. Dan kita sangka Rasulullah akan menamakan hari lain. Dan Rasulullah mengatakan, alaysa yaumul haq. Apakah hari ini tuan-tuan tak tahu bahawa hari ini adalah hari korban? Dan Rasulullah sebut apa yang nak sebut ini. Ini persaharan antarabangsa. Hak asasi manusia yang diceroboh oleh semua bangsa sekarang. Fa inna dimakum wa amalakum wa aradakum alaikum haram karmatimukum hadza. Karmati hayukum hadza fi baladikum hadza fi syarikum hadza. Saya istihakan sesungguhnya darah kamu, harta kamu, maruah kamu tidak boleh diceroboh sebagaimana haramnya hari ini. Sebagai haramnya hari ini, sebagai haramnya bumi ini, sebagai haramnya bulan ini. Rasulullah istihakan 3 perkara yang diceroboh setiap masa ketika, iaitu dima, iaitu darah, wa amrakum, harta, dan aradakum, iaitu maruah kita. Dan Rasulullah juga hari ini kita lihat, inilah yang dicabar oleh manusia sendiri. Rasulullah mengatakan, darah kamu terpelihara, tidak boleh diceroboh. Dan kita lihat pada zaman modern ini, darah Palestin ditumpahkan. Darah Palestin ditumpahkan apabila bangsa bersatu telah ditubuhkan. Bangsa bersatu, kita sangka dia menjaga maruah, darah. Tetapi merekalah yang melakukannya. Dan tuan-tuan, darah ditumpahkan. Peperangan dilakukan. Dan kita lihat bagaimanakah Gaza, Palestin dibom dan dilakukan seperti ini setiap masa dan ketika. Kali terakhir pada bulan puasa lepas.
Ketika kita menyambut hari raya, mereka lakukan ini kepada Palestin. Dan semalam saya juga dipahamkan berita yang saya terima daripada berita Arab. Umat Islam dizolimi sekali lagi. Dan Rasulullah isytiharkan darah, harta dan kemuliaan kita tidak boleh diceroboh. Tetapi sayang, pengisytiharan ini hanyalah semata-mata, hanyalah menjadi umat Islam yang melakukannya, tuan-tuan. Ini pada tahun 1948. Umat Islam dibunuh bergelimpangan. Darah ditumpahkan. Kalau keluar nanti YouTube akan padam nih. Jadi tutup gambar ini. Saya bawa gambar ini semata-mata untuk tunjukkan betapa dahsyatnya mereka melakukan pada umat Islam. Mereka melakukan ini 750,000 umat Islam dibunuh seperti ini. Bangsa bersatu, mangit masa, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bersidang. Dan akhirnya, selepas umat Islam telah mati kebanyakannya, mereka bersidang dan mereka kutuk Israel. Kononnya mereka kutuk Israel dan mereka Israel melakukan pembunuhan lain. Ini gambar yang sama. Tak sanggup kita lihat yang mereka bunuh ialah kanak-kanak. Mereka bunuh kanak-kanak sebab dalam kajian mereka, kanak-kanak yang membesar dalam peperangan, mereka akan menjadi pejuang yang tidak taranya. Rasulullah telah mengisytiharkan darah adalah terpelihara. Tetapi darah Islam lah yang ditumpahkan lagi. Tuan-tuan, di Bosnia, bangsa bersatu melihat, dan apabila umat Islam dibunuh di Bosnia, bangsa bersatu menghantar wakil mereka daripada pasukan Belanda. Pasukan Belanda bersama-sama membunuh umat Islam di Bosnia. Pasukan Belanda sama-sama merogol bersama dengan pasukan Bosnia, bersama dengan pasukan Serbia untuk memperkosa umat Islam. Dan inilah kemuliaan yang Rasulullah sebut tadi, haram dicerobohi. Kemuliaan, harta dan nyawa harus dipelihara, tetapi dilakukan oleh bangsa bersatu sendiri. Pasukan tentera Belanda melakukan pembunuhan bersama dengan tentera Serbia, tuan-tuan. Cukup malam. Dan kita lihat bagaimanakah pembunuhan dilakukan di Bosnia pada tahun 1995. Pada masa yang sangat moden, ketika bangsa bersatu telah ditubuhkan, rupa-rupanya mereka menggunakan bangsa bersatu untuk membunuh Islam sampai hari ini. Tuan-tuan yang semati, ini gambar beberapa tahun lepas. Kita sangka sebanyak 8,000 umat Islam dibunuh di Bosnia, di bandar tertentu, di bandar Srebrenica. Tetapi ditemui banyak lebih daripada 8,000. Bila digali, kita lihat mayat bertimbun-timbun dalam kawasan yang lembah. Ini yang statistik yang resmi. Yang tak resmi lebih banyak lagi daripada yang resmi. Darah diceroboh oleh bangsa bersatu. Sebab yang menjaga bagi pihak bersatu ialah pasukan Belanda. Sebelum pasukan Malaysia sampai. Bila sampai pasukan Malaysia, barulah reda pembunuhan ini. Tuan-tuan, Bangladesh, Myanmar, India, umat Islam diceroboh setiap masa dan ketika. Tengok apa yang berlaku di Myanmar. Mereka membunuh umat Islam. Mereka membakar umat Islam. Nyawa mereka seolah tidak ada ismah sama sekali. Dan bangsa bersatu dilakukan depan ketika bangsa satu sedang bersidang. Bangsa bersatu tangguh untuk bersidang apabila umat Islam dibakar di sini. Tengok tuan-tuan, mayat umat Islam. Ya tak sanggup kita tunjuk gambar ini. Dan bagaimanakah seterusnya Rasulullah membuat ucapan yang cukup indah, tuan-tuan, dengar ucapan Rasulullah dalam masa yang terakhir ini. Ijma' haduhu mi'ata alfir warbah wa syurun. Tadi saya kata 120,000. Sebenarnya 124,000. Di depan Rasulullah seramai 124,000 umat Islam di hari haji terakhir baginda. Dan faqama fihim khatiban. Rasulullah berkhutbah kepada umat Islam. Dan dengar khutbah Rasulullah. Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, isma'u qawli, dengar baik-baik perkataan saya. Wa inni ladri la'li la'alqakum ba'da mi hadza bi hadzal mawqif abadan. Saya tidak tahu. Saya rasa kita tidak akan bertemu lagi di sini. Saya rasa kita tidak akan bertemu lagi selepas tahun ini di bumi ini buat selama-lamanya. Rasulullah membayangkan baginda ke wafat. Rasulullah mengatakan la adri fa inni la adri la'alli la'aqakum ba'da mi hadza bi hadzal mawqif abadan. Saya tidak tahu, saya rasa kita tidak akan bertemu lagi selepas tahun ini. Dan Rasulullah sebut sekali lagi,
Inna dimakum wa amlakum haramun alaikum kalmati yamakum hadza. Dan sesungguhnya darah kamu, harta kamu haram untuk dicerubuhi. Sebagaimana haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, pada bulan yang haram seperti ini. Fi baladikum hadza, seperti di bumi yang haram ini. Ala kulli syai'in amrun jahiliyah tahta qadami mawdu'. Dan setiap amalan jahiliyah telah terbatal hari ini. Saya letakkan amalan jahiliyah di bawah tapak kaki saya. Wa dimal jahiliyah mawdu'ah. Hutang darah ketika jahiliyah telah terbatal hari ini. Tuan-tuan, orang jahiliyah ketika mereka membunuh satu kaum membalasnya, dibalasnya berulang-ulang kali tidak pernah tamat. Rasulullah mengisytiharkan hari ini hutang darah telah terbatal. Wa dimal jahiliyah mawdu'ah. Wa awwalu dami adha min dima'in dam Ibn Rabi'ah bin Harith. Dan saya isytiharkan hutang darah daripada keluarga Ibn Rabi'ah bin Harith terbatal. Dan tuan-tuan, riba jahiliyah mawdu'. Dan saya isytiharkan pada hari ini riba jahiliyah terbatal hari ini. Dan riba yang paling awal saya batalkan ialah riba pakcik saya sendiri, iaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu' kulluh. Dan fa innahu mawdu' kulluh. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan jahiliyah terbatal hari ini. Tuan-tuan, riba amalan jahiliyah. Mereka yang melakukan riba kumpulan jahiliyah. Negara yang masih ada riba, negara jahiliyah, antaranya negara kita. Negara kita diisytiharkan Rasulullah negara jahiliyah, maafkan saya. Bukan saya kata, Rasulullah mengatakan siapa yang mengamalkan riba jahiliyah, dan kitalah negara jahiliyah. Sama kita suka dengar atau tidak. Sebab dasar kapitalisme, liberalisme, pragmatisme kita ialah interest. Bank Islam ada, tetapi bank Islam ditubuhkan di bawah akta bank negara. Bank negara masih menggunakan riba. Negara yang mengamalkan riba jahiliyah, maafkan saya. Kadang-kadang kita tak gemar mendengar keburukan kita, tetapi kita akui. Tuan-tuan yang saya hormati, orang Yahudi yang mengamalkan riba ialah kumpulan yang dihalau Rasulullah. Ketika berada di Madinah, kumpulan Yahudi menggunakan riba yang sangat tinggi. Dan melipat ganda, setiap hari mereka kenakan interest. Dan Rasulullah halau selepas mereka mengkhianati Rasulullah. Dalam peperangan Bani Quraisyah, dihalau keluar daripada Madinah. Dan mereka bertebaran ke seluruh dunia. Dan mereka mengamalkan, di mana saja mereka pergi, mereka membawa riba interest ke mana saja mereka pergi. Mereka sampai ke Eropah, mereka sampai ke Rusia, mereka sampai ke Amerika. Dan mereka menggunakan bank riba yang terasah sampai hari ini. Keluarga yang paling kaya ialah keluarga Rothschild. Pagi tadi saya ceritakan kepada Rothschild di satu masjid di Bangi. Dia ada 5 orang anak dan mereka lah yang memiliki lebih separuh daripada harta dunia hari ini. Dan mereka lah yang menaja US dollar. US dollar ialah wang yang tidak ada sebarang komoditi. Berbeza dengan wang lain, semuanya ada cakaran komoditi di belakangnya. Tetapi wang US dollar ialah wang fiat, yang tidak ada sebarang nilainya. Dan oleh sebab itu dunia minta supaya kita sama-sama menolak wang yang tidak ada nilai ini. Inilah Rothschild yang menggunakan interest. Dan oleh kerana kekayaan yang melimpah, dia telah rasuah George Washington, Presiden Amerika pertama. Dan setiap presiden yang datang kemudian dirasuah oleh keluarga Rothschild, sehingga mereka membina Bank Dunia, IMF. Bukan Bank Dunia, Bank Keluarga Rothschild. Dan George Washington telah ditakluki oleh Yahudi. Setiap presiden Amerika mesti patuh kepada Yahudi. Dan kapitalis ialah keuntungan, survival of the fittest, konsortium, monopoli, colonialism, interest, cukai, capital, maximize the profit. Capital menghasilkan keuntungan capai capital menghasilkan keuntungan besar, dan falsafahnya if you can beat, join them. Kalau tak boleh kalah mereka, kita bersama mereka. Dan sekarang kapitalis telah menjajah seluruh dunia, termasuklah hotel-hotel di sekeliling Mekah, semuanya dipunyai oleh kapitalis. Dan Mekah sudah bertukar menjadi kota kapitalis.
Hotel-hotel yang dibina di sekitar Mekah, hotel-hotel kapitalis. Hilton yang megah di luar Masjid Haram ialah kota mereka. Dan itulah yang saya ingin sebut, tuan-tuan. Ini adalah wang puaka. Siapa yang menggunakan interest yang sangat menakutkan. Sn equals A1 R to the power N minus 1 over R minus 1. Pelajar matematik sangat takut melihat rumus ini. Dan rumus inilah yang digunakan untuk kredit kad. Bagaimanakah mereka dapat memperkenalkan kredit kad yang asalnya daripada Rothschild? Rothschild lah yang menakluki dunia hari ini, dan setiap dari kita mesti ada kredit kad untuk tujuan transaction kita dalam online. Dan ini berasal daripada Rothschild. Dan beginilah mereka takluki dunia. Rumus-rumus ini menakutkan. Dan barangkali saya sebut dalam kuliah lepas, ini ditulis oleh sebahagian daripada mereka yang terlibat. Namanya John Perkins. Dia menulis Confession of an Economic Human. Bagaimanakah keluarga Rothschild menjajah dunia? Caranya ialah mereka menghantar wakil mereka untuk melalui UNESCO. Rupa-rupanya UNESCO ini bukan dunia yang punya, tetapi keluarga Rothschild punya. UNESCO akan datang ke sebuah negara membangun. Mereka mengatakan bahawa negara ini memerlukan bantuan air yang bersih. Negara tersebut tidak ada wang. Dan keluarga Rothschild melalui IMF akan memberikan bantuan, negara itu akan terjajah. Disebutkan oleh penulis ini, John Perkins. Tuan-tuan boleh baca satu persatu. Buku ini buku lama, ditulis pada tahun 2005 lepas, tetapi masih relevan sampai sekarang. Tuan-tuan, mereka hantar bantuan ke negara membangun. Dan uang, negara membangun tidak ada uang untuk melakukannya, dan uang diberikan, negara itu terjajah. Hampir seluruh dunia terjajah, kata John Perkins. Dia sebut negara kita juga terjajah. Dan sekarang bagaimanakah Rusia mengajak dunia supaya kita boikot apa yang sedang dilakukan oleh kapitalisme yang dilakukan oleh keluarga Bani Konokok yang di belakangnya lah Bani ataupun Rothschild. Bagaimanakah mereka membunuh Presiden Libya yang disampaikan Malaysia, dikatakan orang Libya membunuh presiden mereka, yang sebenarnya dibunuh oleh Bani Konokok. Dan sebab Presiden Libya ingin mengajak seluruh negara Islam boikot US dollar dan menggunakan dinar, itu sebab dibunuh. Dinar telah digunakan sebahagian negara Islam di atas daya usaha yang dilakukan oleh Libya, dan ini mencabar Amerika, dan mereka menghantar NATO untuk membunuh Libya. Saya baca berita ini daripada Rusia. Berita Rusia mengatakan bahawa yang membunuh Presiden Libya ialah NATO. NATO ialah ejen Amerika. Tentera yang kita sangat puji itulah yang membunuh Presiden Libya, kata berita Rusia dalam bahasa Arab yang saya baca. Sebab masalah krisis dunia inilah sebab riba yang dilakukan oleh keluarga ini. Dan Rasulullah telah isytiharkan riba adalah amalan jahiliah yang tidak mungkin umat Islam terlibat sama sekali. Tapi sayang, pemuda kita di Malaysia, seorang graduan yang baru saja keluar daripada universiti, dia membeli sebuah kereta, sebuah rumah, dan sepanjang hayat dia membayar interest untuk dua perkara tadi. Dia tidak ada masa lagi untuk berjuang. Sepanjang masanya dia membayar interest untuk banglonya. Kalau dia berbanglo, dia akan terikat dengan interest yang ditaja oleh keluarga yang besar tadi. Tuan-tuan, seterusnya dalam masa yang singkat ini, Rasulullah membuat satu persyaratan tentang wanita. Dengar sekali lagi apa yang Rasulullah sebut dalam khutbah yang sangat indah. Fattaqullah fin nisa. Bertakwa kepada Allah tentang isteri kamu. Fa innakum akhastumuhun bi amatillah. Kamu ambil isteri kamu dengan amanah Allah. Wastahlatum furujahum bi kalamatillah. Mereka halal kepada kamu dengan kalimat Allah. Walakum alaihin alla yu'tanna farasyakum ahadan tukrahunahu. Dan isteri kamu tidak boleh membawa masuk sesiapa yang kamu tidak suka dalam rumah. Fa in falna zalika wadribuhun darban ghairu mubarrih. Dan sekiranya mereka melakukan juga, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak bahaya. Wa qad taraktu fikum ma lan tadullu ba'dahu idza tazartum bih kitabullah. Dan saya telah tinggal kepada kamu satu perkara, sekiranya kamu pegang dengan teguh perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran. Ayuhan nas, wahai manusia, innahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah saya.
Wala ummata ba'dakum. Tidak ada lagi ummah selepas kamu. Ala fa'budu rabbakum. Hendaklah kamu sembah Tuhan kamu. Wa sallu khamsakum. Hendaklah kamu solat 5 kali sehari. Wa sumu syahrakum. Puasalah bulan Ramadan. Wadu zakat amurikum. Dan tunaikanlah zakat harta kamu. Thayyibatun biha anfusakum. Sebab mengeluarkan zakat akan mencucikan jiwa kamu. Wa tahajju baita rabbikum. Dan naiklah haji ke rumah Tuhanmu. Wa ati'u ulati amrikum. Dan kamu patut wajib taat pemimpin kamu. Tadkhulul jannata. Tadkhulul jannata rabbikum. Saya jamin kamu masuk syurga Tuhan kamu. Rasulullah memberikan amanah pada kita bahawa lakukan apa yang disebut tadi. Sembah Allah semata-mata. Solat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Lakukan zakat. Dan haji. Dan taat pemimpin kamu. Dan Rasulullah jamin syurga. Tuan-tuan. Qalu. Rasulullah mengatakan. Wa antum tus'alunani. Wa antum tus'alunani. Fama antum qailun. Kamu semua depan saya ini, kata Rasulullah, akan ditanya tentang diri saya. Apakah kamu nak jawab depan Allah? Maka mereka menjawab, nasyhadu annaka qad ballaghta wa daita wa nasahta. Kami menyaksikan bahawa baginda Rasulullah telah sampai pada kami risalahnya dan telah menyempurnakan nasihatnya dan menasihati kami. Dan Rasulullah lakukan seperti itu. Rasulullah meletakkan jarinya ke atas dan Rasulullah mengatakan 3 kali, Allah masyhada, Allah masyhada, Allah masyhada. Ya Allah, saksikanlah bahawa aku telah sampaikan seluruh amanah yang perlu sampaikan kepada umatku. Dan itulah yang disebut dalam Haji Al-Bara. Wanita ialah tanggungjawab yang besar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Dan lelaki itu pemimpin wanita. Sebab Allah berikan kelebihan kepada wanita, kepada lelaki. Dan disebabkan lelaki itulah memberi nafkah kepada isteri mereka. Dan hari ini tuan-tuan kita lihat persoalan wanita adalah persoalan yang besar. Rasulullah menyebut dalam hadis yang mulia ini, ad-dunya mata, dunia adalah kesenangan, wa hurmata ad-dunya al-matu salihah. Dunia ialah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah isteri yang solehah. Tuan-tuan yang mendapat isteri yang solehah itu syurga dunia. Dan sekiranya mendapat sebaliknya, maka itulah neraka dunia. Dan saya ingin berkongsi tuan dalam masa yang sangat singkat ini. Bangsa bersatu tidak puas hati dengan layanan Islam terhadap wanita. Mereka mengadakan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Sikapnya sidau. Dalam sidau ini mereka ingin lelaki sama dengan wanita. Sedangkan Allah mengatakan walaisa dzakar kal unsa, lelaki tak sama wanita. Allah kata lelaki ada tugas, wanita ada tugas. Seperti 2 kaki tak sama, tapi harus langkah bersama untuk satu perjalanan. Itu Islam. Tetapi bangsa bersatu ingin samakan laki dan wanita. Dan mereka mengatakan a woman is like a man. Al-Quran mengatakan walaisa dzakar kal unsa. Dia bercanggah head-on collision dengan Islam. Yang kedua, sidau bangsa bersatu mengatakan a man is not allowed to have polygamy. Tidak dibenarkan untuk seorang lelaki kahwin dengan lebih pada seorang isteri. Ini telah dibaca di bangsa bersatu. Malaysia ada wakil. Tetapi Islam memberikan kelonggaran. Bukan untuk semua, tetapi mereka yang layak. Berbanding dengan orang barat yang mengadakan mistres yang ramai, tetapi tidak tanggungjawab ke atas mereka. Islam memberikan jalan keluar. Yang ketiga, sidau gives women the right to have an abortion. Untuk menggugurkan bayi ialah satu kebebasan. Sedangkan Al-Quran mengatakan wala taqulu adakum khasyatan imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlakum kana khata'an kabira. Jangan kamu bunuh anak kamu. Karena kamu takut kemiskinan, sedangkan kamilah yang memberikan rezeki pada mereka, pada kamu. Dan sesungguhnya pembunuhan itulah satu dosa yang besar. Islam tidak membenarkan pengguguran kecuali dalam bentuk syariah yang dibenarkan. Tetapi persidangan sidau minta bahawa pengguguran ialah hak asasi manusia. Dan ini ialah peta dunia. Negara yang membenarkan pengguguran ialah hijau. Yang tidak membenarkan yang merah.
Di antara merah dan hijau ada putih. Putih benar tidak, haram pun tidak. Malaysia termasuk dalam kategori putih. Muzabzabi'na baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Bukan saya kata, Allah yang sebut demikian. Hijau tidak, merah tidak, dan kita muzabzabi'na baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Sayang tuan-tuan, apabila barat memberikan hak untuk menggugurkan bayi, 3/4 dunia menggugurkan bayi dengan bebas. Malaysia yang tidak membenarkan, tetapi dianggarkan 96,000 wanita menggugurkan bayi setiap tahun di Malaysia. Ada 240 klinik yang menawarkan perkahwinan janin di Malaysia. Di Kuala Lumpur sangat banyak, tapi haram. Tetapi dilakukan. Seorang pocik memberitahu saya, pagi-pagi saya pergi ke belakang klinik tersebut, klinik yang dia sebut. Saya pungut janin yang digugurkan dalam tong sampah. Saya balik, tak kiralah dia Muslim Taslim, saya kebumikan. Inilah bagaimanakah perjuangan bangsa bersatu untuk membenarkan perguruan tanpa syarat. Dan tuan-tuan, yang sangat menakutkan, bagaimana saya tutupkan di sini. Siddhartha says a man can marry a man like him. A woman can marry a woman like her. Wanita dibenarkan kahwin wanita, lelaki boleh kahwin lelaki. Dan dia adalah perbuatan kaum Nabi Lut. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, atatuna dzurriyatan minal alamin wa tadruna ma khalaqakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Dan apakah kamu mendatang laki dengan laki, dan kamu meninggalkan istri kamu yang Allah ciptakan untuk kamu? Bal antum qaumun adun, kamu adalah kaum yang melampau. Kaum Nabi Lut ialah kaum melampau, tetapi bangsa bersatu ingin menjadikan hak LGBT hak asasi manusia. Cukup malang tuan-tuan. Sekarang gay, homoseksual telah dibenarkan oleh bangsa bersatu, dan bangsa bersatu minta seluruh dunia yang bergabung bangsa bersatu membenarkan gay, membenarkan LGBT setiap negara. Yang belum benarkan ialah Indonesia dengan Malaysia, Brunei. 3 buah negara di Asia Tenggara. Yang lain sudah benar semuanya. Dia mendesak, secara agama bangsa bersatu mendesak Malaysia segera membenarkan jantan kahwin jantan. Dia mengajak kita menjadi haiwan seperti kaum Nabi Lut. Kita baru saja lepas COVID-19. Solat pun kita kena jarak. Tiba-tiba kita sedang berjuang untuk perkara ini. Cukup malam. Tuan-tuan, inilah peta di mana LGBT ataupun homoseksual dibenarkan. Hampir 45 dunia. Hampir 80% dunia telah membenarkan jantan kahwin jantan. Yang belum benarkan ialah negara yang masih warna merah. Malaysia masih belum benar, tuan-tuan. Alhamdulillah. Singapura telah benarkan. Thailand telah benar lama. Dan yang masih pertahankan tidak membenarkan homoseksual ialah Brunei. Brunei mengatakan siapa yang melakukan homoseksual, kami akan rejam dia. Malaysia tidak sampai seperti itu. Cukup malang tuan-tuan. Kita lihat gempa bumi berlaku di Turki. Allah berikan kita ujian. Dan kita lihat bagaimanakah kita kemarau datang begitu panas. Tiba-tiba kita menjemput gold play ke Malaysia. Welcome to Malaysia. Cukup malang. Kita semua bertanggungjawab depan Allah nanti, tuan-tuan. Dan mereka akan datang, gold play inilah pejuang LGBT yang akan melakukan persembahan di Bukit Jalil. Alangkah malang selepas kita baru saja selesai, baru saja Allah angkatkan COVID-19. Dan dijangka mereka akan sejak subuh lagi tiket dijual. Mereka akan beratur. Dan waktu malam baru habis sembahan. Akan berlaku di Bukit Jalil. Baru saja kita menghadapi malapetaka yang Allah satu-satu bagi kepada kita. Dan apakah kita masih belum insaf? Apakah kita membawa bala yang besar? Dan sebab inilah kehendak bangsa bersatu. Dan dia mendesak Malaysia harus segera menandatangani Convention CEDAW yang diadakan. Kita dah sign 8 perkara. Saya tak pasti apakah yang 8 perkara yang kita sign. Sangat bergantung pada wakil kita di bangsa bersatu. Cukup malang tuan-tuan. Di Amerika 20 juta terkena penyakit STD. Sexual Transmitted Disease. Disebabkan amalan songsang ini. Dan Rasulullah akhir sekali. Selepas selesai haji, Rasulullah kembali ke Madinah.
pada bulan Ramadan tersebut, annahu itakafa fi Ramadan fi satil ashirah 20 yaman. Rasulullah bertikaf di bulan Ramadan pada tahun ke akhir kematian, ke wafatan baginda 20 hari. Selalunya 10 malam terakhir baginda itikaf. Tetapi tahun terakhir, tahun 10 Hijriah, Rasulullah mengambil masa 20 hari. Wa qala fi hajjatul wada inni la'alli laqakum ba'da mi hadza bi hadzal mawqif abadan. Dan Rasulullah peringatkan dalam di Haji Wada di Padang Arafah, saya tidak tahu, barangkali kita tidak akan bertemu lagi selama-lamanya selepas tahun ini di bumi ini. Dan Rasulullah menyampaikan ketika melontar Jamrah Aqabah, Rasulullah pesan lagi, khuzu ini masakakum, masa nikakum, dan ambillah betul-betul apa ibadah haji ini pada diriku. Ambillah cara ibadah ini padaku. Jangan lakukan selain pada yang lakukan. Walillah haja banami hamil hadza. Barangkali saya tidak akan haji lagi selepas ini. Tengok betul-betul apa yang saya lakukan sekarang. Ambil manasik ini betul-betul, jangan tersalah, sebab barangkali depan saya tidak datang lagi. Rasulullah membayangkan baginda akan wafat. Para sahabat telah sedar apabila turunnya ayat surah An-Nas. Iza ja'a Nasrullahi wal fath. Maka bila turun ayat itu, para sahabat mengetahui bahawa kejayaan telah diberikan pada Rasulullah, dan maksud Rasulullah di atas bumi adalah untuk sampaikan mesej. Maka apabila sampainya al-yawma akmaltu lakum dinakum, apabila hari ini disempurnakan agama kamu, para sahabat menangis. Dan pada 11 Hijrah, pada awal Safar, Nabi Rasulullah telah pergi melawat kubur Uhud sebagai mengucap selamat tinggal. 11 Safar, baginda Rasulullah keluar ke Uhud, melawat kubur dan mengucapkan selamat tinggal kepada para syahadat. Dan inilah amalan melawat kubur ialah syar'i. Sebahagian daripada kita hari ini melarang untuk melawat kubur. Rasulullah sendiri hari kematiannya, 3 hari sebelum kematiannya, telah melawat kubur Uhud. Dan Rasulullah menyebut, ini baratulakum wa ani asyhadu alaikum wa ana asyhadu alaikum, saya menjadi saksi pada kamu. Wa ani la anzur illa haudi al-an, saya telah lihat kolam Al-Kautsar yang Allah anugerah pada saya. Wa ini utitu mafatihul ard, saya diberikan segala kunci dunia. Au mafatihul ard. Wa ini wallahi ma akhawanikum an tasyriku ba'di, dan saya tidak takut kamu syirik selepas saya. Walakinni akhawanikum an tanafasu fiha, dan saya bimbang kamu berebut-rebut ke keduniaan dan kamu akan berpecah. Itulah pesan Rasulullah terakhir, dan baginda Rasulullah pun wafat selepas beberapa hari selepas itu. Dan Rasulullah menyebut, ala la yamut hadun minkum illa huwa yuhsanu dzanna billah. Janganlah kamu mati dalam keadaan kamu sangka buruk pada Allah. Hendaklah kamu sangka baik pada Rasulullah ketika kamu mati. Dan Rasulullah juga pesan, la'natullah ala Yahud wa Nasara, dan Allah melaknat Nasara dan Yahud sebab mereka mengambil mengkubur ambil mereka sebagai masjid. Dan yahzaru ma sanau, dan jangan kamu lakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi. La yakan dinan fil ardil, dan tidak ada dua agama yang akan wujud bersama di bumi Arab, dan hanya Islam saja yang muncul di bumi Arab. Sekarang tuan-tuan telah tercabar sebab UAE telah menubuhkan agama One World Religion di Dubai, dan telah menyalahi, mencabar hadis Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan, la yakan dinan bil ardil, dan tidak mungkin dua agama wujud bersama di bumi Arab. Dan Rasulullah akhir kalamnya, as-salah wa ma malakat aymanukum, salah pesan Rasulullah yang terakhir. Dan itulah kisah terakhir baginda wafat selepas baginda menunjukkan haji wada. Dan saya agak panjang hari ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih sallallahu alaihi wasallam.